Johor sekarang ini dalam keadaan tadi, walaupun ada satu usul dikatakan hampir kalah, tetapi akhirnya usul itu menang. Dan juga Ketua Pembangkang setuju untuk menyokong usul bajet tambahan, iaitu berkenaan dengan bajet tambahan negeri, terutama untuk menghadapi COVID-19. Tahniahlah kepada Ketua Pembangkang kerana kita mengutamakan rakyat dalam isu ini. Dan kerajaan Johor walaupun dalam keadaan bergoyang sekarang ini, kita katakan bahawa mereka tidak tumbang, tetapi mereka berada dalam keadaan mereka bergoyang kerana sekarang ini kedudukan kerusi adalah 28-28. Maksudnya di peringkat kerajaan pun walaupun sebenarnya 29-27, tetapi Osman Sapian itu dilihat sebagai penyokong kepada pejuang. Walaupun dia dilihat duduk di kerusi kerajaan, tetapi kita tahu dalam satu usul bahawa dia tidak mengangkat tangan. Jadi dalam keadaan itu kita katakan bahawa sebenarnya kerajaan masih dalam keadaan hung government, 28-28. So situasi ini tak boleh berlaku terlalu lama. Saya dah sentuh panjang teman ini. Dan saya boleh katakan bahawa kerajaan tak akan tumbang, kerajaan Johor tidak tumbang buat masa ini. Dia masih berjalan seperti biasa buat masa ini. Tetapi anything can happen buat masa ini. So saya percaya orang-orang seperti Hamzah Zainuddin akan terbang ke Johor selepas ini bagi membeli apa orang kata don dewan dewan pula YB di Pembangkang ini untuk memastikan mereka terus menyokong dan menyebelahi menyebelahi Perikatan Nasional untuk memastikan kerajaan Perikatan Nasional itu berkuasa. Kenapa saya kata macam itu? Saya kata kalau Kedah itu penting kepada Mukhriz, sebab itulah pentingnya Johor kepada Muhyiddin Yassin. Image seorang Perdana Menteri tercalar sekiranya negeri yang dia sendiri perintah jatuh ke tangan pembangkang. Maksudnya dia tak mampu untuk nak pegang kerajaan negeri sebagaimana yang berlaku kepada Pak Lah dahulu kan. Dia tak mampu nak tawan Pulau Pinang pun pada masa tersebut. 2004 dia berjaya. Cuma 2008 tu dia tak berjaya. Jadi itu adalah satu kemaluan. Adalah satu benda yang memalukan bagi seorang Perdana Menteri kalau dia tak boleh command dia punya dia punya negeri sendiri. Jadi itu kepastian yang kita tahu bahawa sebab itu ada yang kata parlimen akan dibubarkan. Saya berkeyakinan bahawa Muhyiddin Yassin akan cuba memastikan bahawa parlimen ini akan kekal sehingga habis term. Parlimen ini akan kekal sehingga habis term, kerajaan ini akan kekal sehingga habis term, walaupun desakan daripada UMNO, desakan daripada UMNO lah, komponen UMNO especially, supaya kerajaan ini dibubarkan. Benda ini tidak akan berlaku kerana saya percaya even daripada UMNO sendiri pun mereka masih berkira-kira masih lagi sedap dengan jawatan dan juga gaji-gaji ratusan, puluhan ribu yang mereka sekarang ini dapati di dalam dalam gaji-gaji dan poket mereka. Okey, sebab itu saya kata bahawa Johor tidak tumbang buat masa ini, kerajaan negeri tidak tumbang, persekutuan pun tidak tumbang, federal tidak tumbang, dan Bersatu akan cuba memastikan bahawa selama mungkin mereka bertahan dalam kerajaan yang ada sekarang, dan keputusan di Sabah ini akan menentukan bagaimana ini berlaku. Sebelum saya pergi kepada kenapa Ketua Penerangan MPN Sabah itu letak jawatan PKR, Parti Keadilan Rakyat letak jawatan, saya nak bagi tahu bahawa hala tuju kita sekarang ini daripada segi Parti Keadilan. Kita kena faham bahawa kita melalui era di mana terdapat manusia-manusia yang cuba untuk nak merosakkan kita, yang akan cuba untuk memastikan kita ini sentiasa ke belakang. Kita kena faham, tidak ada parti di Malaysia yang selain daripada UMNO lah yang mempunyai komponen besar yang boleh menguasai semua bangsa, semua agama. DAP ada, tetapi orang masih lihat DAP sebagai parti komponen Cina, suka atau tidak. Tetapi Parti Keadilan ini dilihat sebagai satu parti yang boleh penetrate all race, all religion, all kawasan. Sebab itu di Sarawak pun kalau kita tengok DAP masih lagi prominent di kawasan-kawasan Cina. Tetapi Parti Keadilan Rakyat pergi kepada semua kawasan, Melayu, Iban, Cina dan sebagainya. Dia boleh pergi kepada semua kawasan. Amanah di Sarawak tak boleh pergilah. Ini di grassroots pun tak ada. Tetapi daripada segi itu, kalau kita tengok Parti Keadilan ni, kerana kekuatan itu, maka musuh akan cuba pelbagai cara untuk memastikan bahawa Parti Keadilan itu tidak boleh pergi ke depan, tidak boleh maju ke depan, tidak boleh berkuasa dalam pilihan raya yang akan datang ataupun yang akan datang. Itu tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu satu perkara. Politik adalah satu permainan jangka panjang. Jangan anggap kita kalah PRU 15, kita jatuh PRU 14,
kita tak menang PRU 16. Itu sebagai satu kekalahan. Dalam politik tidak ada istilah kalah menang. Istilahnya adalah siapa yang dapat meneruskan game ini. Siapa yang dapat meneruskan usaha ini. Sebab itu jangan pernah kita rasa kecewa kalau sekiranya kita tak berjaya mendapat kemenangan, contohnya dalam pilihan raya. Kita tak boleh nak menang dalam pilihan raya. Itu yang kita nak. Sebab itu kalau kita kata, ke mana hala tuju? Hala tuju kita sebenarnya adalah untuk memastikan reform itu terus berlaku. Walaupun kita jadi pembangkang. Sebab ada orang kata kepada saya, kau jadi pembangkang, apa reform yang kau boleh buat? Tuan-tuan dan puan-puan, banyak reform yang kita buat kerana kita pembangkang. Jadi kerajaan 22 bulan pun tak mampu kita buat reform macam tu. Paling mudah yang kita boleh nampak apa dia? Ni, cop jari masa kita nak celup jari tu adalah idea daripada pembangkang pada masa itu. Desakan 16 September yang kita akan hadapi dalam masa 3 hari adalah saranan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dibuat oleh negeri pembangkang pada masa itu. Selangor, Perak dan Pulau Pinang antara negeri yang pertama mengumumkan cuti umum kepada 16 September. Barulah negeri-negeri federal ikut pada waktu itu. Jadi itu merupakan antara isu perkara yang kita bawa. Kalau tidak ada pembangkang yang kuat, macam mana kita nak mewujudkan satu kerajaan yang kuat? Tetapi memanglah betul, kita tak naklah selama-lamanya jadi pembangkang. Dalam masa yang sama, kita kalau tak nak jadi pembangkang selama-lamanya, kenalah bekerja seolah-olah kita nak menang. Itu saya kata, kita bekerja macam kita nak kalah. Kita berehat macam kita dah menang. So macam mana kita sekarang ni? Bila saya buat usaha, saya kata saya nak buat dinner 3 hari bulan 10. Saya nak kumpul dana. Apa tujuan dana tersebut? Kita nak lawan pengkhianat. Kita nak lawan pengkhianat. Tetapi take up kita masih lagi slow. Saya fahamlah mungkin ekonomi kita tak apa nak baguskan. Terima kasih kepada yang dah take up. Terima kasih. Teruskan. Kita ada 2 minggu lagi sebelum kita punya dinner. Kalau nak juga sekiranya nak meja tersebut kan, boleh PM saya ataupun boleh hubungi nombor berikut iaitu 014 6402434. Merchandise pun kita ada, dinner pun kita ada, kita jual, kita buat dengan Bangi Avenue, kita jemput pimpinan-pimpinan parti untuk datang. Tujuannya adalah untuk kita nak kumpul dana, kita nak buat gerakan ni. Saya nak buat live, kita nak buat gerakan, kita nak bantu orang lain buat live, kita nak bantu YB lain. Kita nak bantu untuk menang pilihan raya. Memanglah duit itu tak cukup nak bantu menang seluruh Malaysia. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya buat benda ni pun bukannya ada orang bayar. Free je. Maksudnya kalau free itu boleh sampai kepada ramai orang, bayangkan kalau kita ada dana yang besar untuk kita nak membantu. Bayangkan dia punya berapa fold kita boleh bantu. Akhir sekali, berkenaan dengan Ketua Penerangan Negeri Sabah, Parti Keadilan Rakyat yang meletak jawatan semalam. 2 hari lepas, saya ingat 2 hari lepas. Kenyataan itu sebenarnya adalah satu kenyataan yang bagi saya tepat. Menunjukkan bahawa saudara Simsudin, ada orang kata Simsudin ni kartel. Simsudin bukan kartel. Orang yang cakap dia kartel tu, orang tu sendiri tak tahu makna kartel tu apa. Saya kata, kenapa Simsudin berbuat kenyataan demikian, membuat tindakan sedemikian. Saya harap dia ambil baliklah beliau. Dia ni adalah ketua cabang bagi Labuan. Dia tak bertanding pun. Dia bukan letak jawatan sebagai ahli, dia letak jawatan sebagai ketua penerangan MPN. Maksudnya dia setakat ketua cabang biasalah, dia tak menjadi ahli. Kenapa dia membuat kenyataan sedemikian? Pertama sekali kita kena sedar bahawa pada sehari sebelum, pada sehari sebelum penentuan, saya ingat 9 atau 10 hari bulan pada waktu itu, 9 hari bulan, saya kata 9 hari bulan, kita telah pun membuat pengumuman, saya 10 hari bulan, bahawa kita akan bertanding, Parti Keadilan Rakyat akan bertanding di 14 kerusi. Apabila kita mengatakan kita setelah akan bertanding di 14 kursi, dan bukan dia cakap, ini hasil rundingan, hasil mesyuarat, hasil persetujuan. Tiba-tiba keesokan harinya, pengurusi MPN boleh pula kata kita bertanding 7 tanpa merujuk kepada pimpinan, tanpa merujuk kepada Majlis Pimpinan Negeri. Maka kenyataan itu seolah-olah nak mengatakan kenyataan Simsudin itu seolah-olah macam menipu. Jadi bagaimana orang kata disiplin dalam organisasi itu boleh berlaku sekiranya tidak ada seolah-olah macam kita tak ada satu kata-kata sepakat. Even dalam keadaan kerusi sekalipun. Pada waktu itu kita yang dahulu membuat kenyataan sebelum warisan. Kalau warisan letak calon kat situ, warisan yang langgar kita, bukan kita langgar warisan. Itu je sebenarnya benda yang kita kena faham yang berlaku sekarang ini. Jadi bila benda itu berlaku, tiba-tiba pengurusi itu seolah-olah bernada seperti warisan. Maka kita
Tidak dapat tidak, kita kata seolah-olah kita dilihat sebagai parti yang lemah. Itu saya kata tadi. Tidak ada parti di Malaysia ini yang koman seluruh negara, seluruh bangsa, seluruh agama melainkan Parti Keadilan Rakyat. Kita bukan nak menafikan warisan. Kita sahabat dengan warisan. Cuma kita nak bagi tahu dengan parti-parti lokal ini. Jangan bangga sangat dengan parti lokal. Yelah, kamu boleh jadi kerajaan di peringkat lokal. Tetapi di peringkat persekutuan, kamu still kena bergabung dengan Parti Keadilan. Kamu still kena bergabung dengan Parti UMNO. Kamu still kena bergabung dengan Parti Bersatu. Kena bergabung dengan Parti Melaya yang kamu panggil tu untuk nak jadi kerajaan persekutuan. Kalau tidak, selama-lamalah negeri itu akan jadi negara pembangkang. Negeri pembangkang. Jadi selama-lamanya jadikan negeri pembangkang, ke mana hala tuju lagi negeri dan penduduk negeri tersebut? Kita tak nak penduduk Sabah dan Sarawak ini selama-lamanya jadi pembangkang. Tapi dalam masa kita jadi kerajaan, biar kita mempunyai kerajaan yang bersuara. Parti lokal tak mampu memberi suara tersebut. Dia hanya boleh dibuat oleh parti nasional. Tapi warisan dah bertanding, tak apalah, bertandinglah. Itu kita tak boleh nak kata apalah kan. Tetapi itu saya kata tadi. Politik ni adalah politik jangka panjang. Jangan anggap bahawa dia akan berlangsung, dia akan habis kat sini je. Kita ingat dulu zaman tahun 90-an yang berkuasa PBS. Selepas itu UMNO. USNO sebelum itu. Lepas tu kita ada parti-parti lain di Sabah yang berkuasa. Ke mana mereka sekarang ini? Masih ada lah, still masih ada. Tetapi akhirnya tenggelam begitu saja. So di Sabah ni parti lokal, sokol lokal ni come and go. Come and go. Ada yang kekal, ada yang hilang. Parti Cinta Sabah baru ni, sebelum ini ada Parti Harapan Rakyat PHR di bawah di bawah antaranya adalah nilah Datuk Lajim jugalah. Still dah berkubur sekarang ini. Sebab tu dia bukan masalah kalah dan menang. Dia permasalahan dia mampu ke tidak kita sustain dalam usaha kita nak melawan, nak meneruskan politik kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu penerangan kepada kenapa Simsuddin letak jawatan. Bagi saya itu satu tindakan yang betul dan menunjukkan bahawa kita ni the true reformist. Kita tak ada, bukan gila pangkat, bukan gila jawatan. Kita berada di situ kerana nak memastikan bahawa jalan kita betul. Kita bukan orang yang yes boss, okay boss, no problem boss, cium tangan, tak ada. Yang salah kita kata salah, yang benar kita kata benar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau benda itu salah, saya akan kata salah. Kalau itu benar, kita akan kata benar. Okey, itu saja daripada saya. Seperti mana saya kata, dinner kita, siapa yang nak dinner, nak beli table untuk dinner, siapa yang nak order mug, nak order mask, baju dan sebagainya, boleh hubungi 014-640-2434. Dalam pada itu nanti insya-Allah kita akan terus communicate. Kalau ada yang nak donate, nak bagi donation, apa-apa sumbangan kita boleh terima, insya-Allah kita akan salurkan ke tempat yang sebenar-benarnya, insya-Allah. Itu saja daripada saya pada malam ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Yang penting kita jangan pernah putus asa. Yang penting terus berdoa untuk saya, untuk negara, untuk Malaysia, untuk Sabah. Sekian daripada saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.